Bab rangkaian graf untuk latihan 5.1C, soalan pertama. Tentukan sama ada rajah-rajah yang diberikan ialah subgraf bagi graf G. Sebelum jawab tu, kita imbas kembali gapo subgraf tu. Awak tengok dot 3 point bawah tu. Suatu bucu dalam graf G ialah subgraf bagi graf G. Suatu tepi bagi graf G bersama bucu-bucu dikaitkan ialah subgraf bagi graf G. Setiap graf ialah subgraf kepada dirinya. Lepas tu, atas sekali tu nampak tu. Dia punya definisi dia tu. Subgraf ni sebahagian atau keseluruhan satu graf dilukis semula tanpa mengubah kedudukan asal bucu dan tepi. Jadi soalan 5.1C ni, hak mana subgraf? Tengok graf G tu. Hak bigar sekali tu belah atas, bigar belah kiri belah atas graf G tu, hak hak asas sekali lah. Okey, dia bagi kita 11 rajah. Rajah 1 sampai rajah 11. So kita check hak mana subgraf. Ingat point tadi, 3 point tadi. Pertama, ada bucu je pun dikira sebagai subgraf, ataupun satu tepi saja ke, ataupun kalau ia lukis keseluruhan pun dikira sebagai subgraf. Tapi ada syarat lah. Syarat dia tanpa mengubah kedudukan. Kedudukan dia tu tak boleh berubah. Okey, macam rajah 1. Rajah 1 tu subgraf lah. Sebab tengok kedudukan P sama dengan rajah G atas tu. Ada tepi. Tepi pun label betul. E2 sama dengan graf G. Rajah 1 subgraf. Rajah kedua, tengok kedudukan R. Sama tak bucu R dengan bucu R dalam graf G? Sama. Sama. Pung. Rajah 2 subgraf. Lepas tu rajah ketiga, tengok kedudukan P, kedudukan bucu Q dan R. Sama tak dengan graf G? Sama. Walaupun ada bucu-bucu sahaja. Pung. Rajah 3 subgraf. Rajah 4. Tengok. Masih lagi ada bucu P, bucu Q, bucu R. Bucu tak berubah kedudukan. Sama macam hak asal, macam graf G tu. Lepas tengok gelung. Gelung pada P. Ada gelung tak pada graf G? Ada pada P. Ya, pada P juga. Pada rajah 4. Di label E2. Ya, E2 juga. Rajah 4 pun subgraf. Okey, rajah 5. Rajah 5 tengok P dan Q. Bucu P, bucu Q. Okey, sama. Kedudukan tak berubah. Cumanya pada graf J tu patut E1. E1 tepi dia tu. Tapi tepi pada PQ tu dilabel sebagai E4. So, rajah 5 ni bukan subgraf. Nombor 6. Rajah 6. Tengok P, tengok R. P dengan R. Okey. Kedudukan bucu tu sama. Lepas tengok pula label tepi tu. E3, E3, ping R. Sama juga macam graf G. Cumanya gelung. Gelung tu dilabel sebagai E1. Padahal E2. So, rajah 6 bukan subgraf. Rajah 7. Okey, rajah 7. 7 ni tengok kedudukan bucu P, Q, R. Okey, sama. Tengok tepi. Tepi E1 sama dengan E1 pada graf G. Tepi E2. Okey, dah lain dah. Sepatutnya pada graf G, E2 tu gelung. Tapi pada rajah 7, E2 dilabel sebagai tepi bagi yang mengaitkan P dan R. So, rajah 7 bukan subgraf. Nombor 8. Nombor 8, bucu P, Q, R. Okey, kedudukan sama macam graf G. E1, E4, dan gelung E2 pun dilabel sama macam graf G. So, rajah 8 ialah subgraf. Rajah 9. Rajah 9 ada gelung. Gelung dilabel E2. Okey, nampak macam sama. Tapi pada graf G, gelung E2 itu dikaitkan untuk bucu P. Sedangkan pada rajah 9 dikaitkan untuk bucu Q. So, rajah 9 bukan subgraf. Seterusnya, rajah 10. Nampak macam sama dengan graf G. Ada gelung. Tepi E1, E3, E4, E2. Tapi, walaupun sama, ini bukan subgraf. Rajah 10 bukan subgraf. Kenapa? Sebab kedudukan bucu-bucu tu dah
berlainan. Sedangkan syarat nak jadi subgraf, tengok definisi tu balik. Dia kata sebahagian atau keseluruhan graf dilukis semula tanpa mengubah kedudukan asal bucu dan tepi. Rajah 11 sama sebiji macam graf G. Kedudukannya, kedudukan bucu-bucunya, kedudukan tepi-tepi. Gelung pun tengok berada pada mengaitkan bucu P. Semua label betul, label sama dengan G. Ini pun subgraf. Seterusnya lukis 5 subgraf bagi graf-graf yang diberi. Okey, kita ada P, macam salah A ni kita ada 3 bucu P, bucu Q, bucu R. Tepi I1, tepi I2, tepi I3. Ingat definisi tadi. Bucu mesti tak berubah. Kedudukan bucu dan tepi tak berubah. Maksudnya kalau kita lukis satu je, contoh macam ni. Okay. Kata lukis satu tepi je. P. Sini. R. Label E3 sini. Pun subgraf. Ataupun kalau kita label. Ini jawapan pertama. Ini jawapan 1. Okey, jawapan 2. Ataupun mungkin sekadar satu titik. Satu titik, satu bucu. Istilahnya bucu subgraf. Nombor 3. Mungkin kita boleh lukis macam ni. R. Q. Yang ni subgraf. Dah dapat 3. Nombor 4. Mungkin yang ni straight line ni, yang menegak ni. P dengan Q. I1. Dah dapat 4. Ataupun nombor 5. Lukis je terus. B. 1. Yang ni Q. Tengok, lukis semula pun dikira sebagai subgraf. Syarat dia mudah saja. Bucu, kedudukan bucu dan kedudukan tepi tu tidak berubah. Okey? Okey, subgraf bagi gambar B. Sama juga. Satu titik pun dah kira sebagai subgraf. Katalah P. P, satu titik je. Subgraf. Ataupun mungkin gelungnya saja. Tanda dulu bucu. Yang ni bucu P. Yang ni bucu S. Yang ni apa? Oh, yang ni berbilang tepi. Yang ni berbilang tepi Okey, subgraf. Ataupun mungkin macam ni. P dengan Q. Ini I1. Oh, lupa. Nombor 2 tak label tadi. Tepi I4 dengan tepi I5. Okey. Nombor 4. Okey, macam ni. Ni R. Q. Ni I2. Nombor 5. Ataupun lukis je semula.
berbilang tepi. Ini 4, 5, P, Q, yang ni R, yang ni Q, E2, E1, E3. Okey, yang ni pokok atau bukan pokok? Ingat syarat pokok. Syarat pokok, bila kita ada bucu, tepi, bilangan tepi tu mesti kurang 1. Contoh, kalau kita ada bucu ada 6. Tepi mesti 5. Baru kita panggil pokok. Macam nombor 3A. Bucu ada 4. Tepi pun ada 4. 3A bukan pokok. 3B. Bucu ada 6. Tepi ada berapa? Tepi ada 7. 3B pun bukan pokok. Soalan untuk 3C. Bucu ada berapa? Bucu ada 9. Bucu ada 9. Tepi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, yang ni pokok. Dan untuk 3D, bucu ada 4. Tepi ada 1, 2, 3, 4. Bucu 4, tepi pun ada 4. Maka 3D bukan pokok. Untuk jawab soalan 3 tadi, awak mesti rujuk contoh 10. Dia ada penerangan untuk bukan pokok tu. Contoh ayat bukan pokok, setiap pasangan bucu boleh dikaitkan dengan pelbagai cara. Macam yang tadi, contoh D, bucu R dan bucu T tidak dikaitkan dengan bucu lain. Cara kita menjustifikasikan kenapa gambar-gambar yang kita tengok tadi tu pada soalan 3 bukan pokok. Untuk 3C, justifikasi kenapa ianya pokok kerana setiap pasangan bucu hanya dikaitkan oleh satu tepi sahaja. That's why 3C, pokok. Ingat ya, pokok ni dia mesti graf mudah. Tak ada gelong, tak ada berbilang tepi. Semua bucu mesti berkait. Setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi sahaja. Yang ni kita dah ulang-ulang sejak tadi. Bilangan tepi sama dengan bilangan bucu tolak 1. Maksudnya kalau kita ada bucu, bilangan tepi tu mesti berkurang 1. Okey, soalan nombor 4. Lukis satu pokok dengan maklumat yang diberikan. 4A, dia nak satu pokok dengan bucu 7. Ingat ya, pokok tak boleh ada gelong, tak boleh ada berbilang tepi ya. Lepas tu, bilangan tepi mesti kurang 1 daripada bilangan bucu. Contoh, kita buat dulu bucu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bucu. Sambungkan. Pokok. Bucu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tepi mesti ada 6. Bucu ada 7. Tepi ada 6. Okey. Contoh lain. Macam ni. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak cantik macam ni. Macam ni. Comel.
Okey. Ni. Tengok. Sama juga. Bucu ada 7. Tepi ada 6. Inilah antara pokok yang saya dapat dengan bucu 7, tepi 6. Soalan nombor 5. Mahu 2 pokok. Okey, mula-mula sekali kita kena tengok bilangan bucu. Okey, bucu ada 4. Bucu ada 4, maka tepi mesti ada 3 sebab bilangan tepi kurang 1. Bucu ada 4, tepi mesti 3. Bucu 4, tepi 3. Kita mula dengan kedudukan bucu dulu. Mesti ikut yang asal. Okey. Okey, 4 bucu. Tepi mahu 3. Okey, boleh buat macam ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4 bucu, 3 tepi. Okay, yang belah kanan tu ialah pokok yang kedua. Saya mula dengan bucu, kemudian 3 tepi. Okey, soalan last kali ni, soalan nombor 9 ni. Lagu ni graf tak terarah dan berpemberat orang panggil. Graf tak terarah dan berpemberat. Tengok tu. Setiap tepi tu ditanda dengan pemberat. Dia nak kita lukis satu pokok dengan jumlah nilai pemberat yang minimum. Langkah pertama, saya akan buat pemberat tepi-tepi yang mempunyai pemberat yang besar-besar tu. Sebab kita nak cari yang minimum. Saya akan buat nombor 38, pemberat 38, pemberat 36, pemberat 34 dan pemberat 42. Setelah pemberat besar-besar tu kita buang, kita keluarkan. So, ni lah tinggal pokok dengan jumlah pemberat yang paling minimum. Nak tahu jumlah pemberat tu, awak tambah je lah. Daripada 4 tambah 20, tambah 32, tambah 30, tambah 18. Awak akan dapat jumlah pemberat. Sekian, itu sahaja.